Kelas ni ada 54 orang kalau tak silap saya kan. Suara saya okey tak? Okey madam. Okey madam, jelas. Okay, madam. Alright. Okey, sementara tu sambil-sambil you boleh isi attendance dekat author Okay, saya baru masukkan 54 orang. Okey, just buat je lah. Tak ada apa soalan. Okey. Hari ni kita sambung kelas, sepatutnya last week saya buat kelas sambung chapter 5 kaitan dengan berkaitan dengan capacitance and inductance Okay, capacitance and inductance adalah pada chapter apa nama dia? Okay. Energy something element. Sekejap, saya buka ni. As the element nak sama ni. Storage, energy storage element. Okay, saya dah edarkan kan slide. Nota saya kasih tak? Nota textbook. Saya tak pasti macam mana Puan Nadirah. Okay, setiap orang berbeza lah. Okay, sebelum saya teruskan, saya perkenalan lah sikit saya punya background. So, you all tahu saya Nurhafizah. Okay, saya dah lama lah dekat UTHM ni. Dah almost 21 years. Saya rasa lebih lama saya mengajar di sini compare to umur you all lah. Okay. Mungkin dah 21 tahun saya kat sini. Tapi saya, background saya lambat lah. Saya bukan terus mengajar. Okay. Dan saya tak pernah mengajar, bukanlah tak pernah sikit lah bantu-bantu juga ajar EC ni, electric circuit theory ni. Okay. So bila bukan subjek yang selalu saya hadap, a bit kalang kabut lah, saya nak recall balik So saya bukan yang saya boleh membantu you all, tapi kita share lah sama-sama. Mungkin saya terpelecok sana sini. Okay, selama ni saya banyak ajar programming, saya ajar micro C, saya ajar robotics and control. Okay, tu background saya. This is a basic subject, circuit theory. Okay, semua orang electrical pun wajib tahulah. Okay, so saya present pasal chapter. So semua orang dah tengok video, dah buat quiz, dah jawab soalan. Tak ada? Semalam pergi tengok tak dekat hotel? Question saya tak jumpa madam. Apa? Question tak jumpa. Tak keluar. Hai? Tak ada madam. Saya layak tak hantar message ni dekat group yang sama kan? Daripada view, student view all. Cuma saya dah hantar semalam. Tak nampak langsung? Saya share elements. Tak ada madam, dia perlu no record. Tak ada. Hai? Quiz tak nampak. Hai? Dekat learning material. Okay. Learning material dekat chapter berapa? 5 Okay, saya ada highlight video, a few videos, and then saya letak PowerPoint slide. Ada? Yang
Ini ada madam. Video ni ada madam. Okey. Okey, lepas tu saya bagi juga individual activities. Oh, individual activities tak highlight ni. Alamak. Salah. Saya tak on lah, sorry. Okey, untuk yang individual activities, itu just untuk aktiviti lah. Kalau sepatutnya semalam ganti kelas lah, kelas ganti yang sepatutnya tu. So that one is once you respond je kepada soalan tu dia punya attendance lah. Okay. So perkara yang sama, itu macam suplemen lah untuk ni. Saya pun harap hari ni saya dapat habiskan this chapter. Cumanya sebelum saya terlupa, saya dapat makluman yang test 2 akan diadakan pada sepatutnya dijadualkan hari ni kalau tak silap saya. Saya pun dapat makluman daripada Dr. Afendi. So di-postpone kepada nanti saya hantar dekat ni week 12 saya rasa. Week 12 tarikh nanti saya hantar dekat ni. Itu untuk cover chapter 3 dan 4. Okay. Which is saya pun tak cover benda tu. Mana presenting ni? Dan mungkin sem depan you all akan ambil subject management. Okay, biasa management saya lah yang ajar juga. So kalau you all nak tahu, saya adalah background Gen X. So saya punya komputer apa benda gadget ni saya agak slow sikit. Okay. Sekarang okay, kita masuk okay, untuk kita start chapter ni. Nampak tak? Dan kopi pun ada pada you all. Nampak madam. Okay, kapasitor. Apa dia kapasitor? Dia berbeza kalau sebelum ni kita dah berkenalan dengan resistor. Resistor adalah satu komponen untuk reducekan voltage kan. Dia ada load kat situ. Kapasitor juga salah satu passive element lah, yang fungsi dia untuk store energy. Okay, store energy. Tapi bila dia berada dalam electronic circuit dan pelbagai kegunaan, elemen tu lah yang macam bagi signal kepada the whole system untuk jadi flip-flop macam itulah. Okay, digital. Jadi dia punya charging discharging ni yang menyebabkan dan dia punya satu lagi sifat dielectric dia lah. Dia mengalir dan juga dia berseparuh, maksudnya dia separuh mengalir. Dia boleh conducting dan juga dia boleh reduce dia punya elemen jadi filter tu lah, jadi bukan filter, dia jadi penebat. Okay. Saya go cepat sebab ini sebenarnya chapter last week dan bahan pun saya ada kasih. Okay. So apa yang kita perlu tahu berkaitan dengan kapasitor ni, dia punya ni lah. Okay, dia punya charge and capacitance tu. Okay, capacitance. Okay, apa yang kita kena tahu, capacitance tu adalah nisbah di antara charge dengan dia punya plate tu lah. Okay, diameter plate. So itulah menghasilkan dia punya unit farad. Okay. Okay, charge ni, okay, electric ada charge. Okay, macam mana dia operasi dan dia
uh, uh, apa ni, dia dipengaruhi lah dengan permukaan material, okay, untuk menghasilkan kapasitens tu. Okay, so ini antara Farad dia punya unit. Okay, standard dia Farad. Okay, saya tak tahulah sebut saya betul ke tak. Okay, so dalam standard packaging, okay, dia ada picofarad, nanofarad dan juga microfarad. Okay. Okay, charging, discharging. Okay, kita nampak dia punya I. Okay, bila I flow pada terminal positif, so dia akan charge. So kalau sebaliknya, I dia reverse, so I is discharging lah. Okay, kalau I tu reverse so terhasil lah. Saya sekejap macam mana nak contoh-conteng. Saya kena slide ni. Dia kena full screen kan dulu. Sekejap. Lepas tu pointer pen. Ada tak? Ni saya kasih colour lain lah. Sebelum tu lupa tanya, you all semua sihat dekat kampung, kat bandar? Alhamdulillah sihat, madam. Alhamdulillah sihat. Okey. Maklumlah, kes makin hari semakin meningkat, so harap you all bertabah ya. Dan saya pun baru maklum kalau apa-apa kes student positif, so kena maklumkan kat kami Jadi statistik kami pun dia akan ni tengok jugalah. Okey. So kat sini kita tengok, okey, dia punya formula yang pertama, okey, I haruslah. So dia I yang kita nak cari adalah kapasitens berkadaran dengan voltage voltage terhadap masa. Okey, voltage terhadap masa. Okey, sebab setiap satu circuit dan elemen kapasitens ni dia memang akan ambil masa. So T biru pula sama. T dalam kapasitens tu adalah memang menunjukkan dia punya respon pada value tu lah. Sebab itu kadang-kadang dia punya dalam circuit yang sama, kapasitens yang sama, tapi bila waktu dia mula di voltage tu bermula ataupun dengan keadaan dia constant, so V tu akan berubah so ada perubahan pada V. Okay, so kat sini lah bila kita tengok ini dia punya perkadaran lah. Okay, dV adalah arus yang berkadar dengan T. So kita convert into dia punya integral. Okay, integral kita buat dua-dua belah. Okay, so dV integral so dapat kepada I. Cantik. Okay, so ini apa yang kita nak highlight kat sini adalah I dengan V. Sorry. Dah hilang. Mesti korang bosan ni saya ni. Kejap. Yes, okay, sepadan. Okay, sekejap. Kita kasih kecil lah. Okay. So first you all kena bear in mind ini formula untuk I dan ini formula untuk V. Okay, this is I adalah dalam bentuk
differential of C capacitance, and V adalah integral of C. Okay, integral of I pada C. Okay, ni I kat sini, ni V kat sini. So satu hal lagi berkaitan dengan kapasitor adalah dia punya energy. Okay, tadi dia punya capacitance. Okay, tadi capacitance. Okay, this is pula adalah dia punya energy. Okay, berapa energi yang disimpan oleh C. Okay, ini dia punya formula. Okay, ni adalah voltage lah. Okay, arus yang lalu dalam keadaan open circuit, so dV/dt kosong. So voltage cannot charge abruptly. Okay, dia dalam keadaan okay, kalau you all rujuk video yang saya bekalkan tu, okay, teknik dia kalau kita even nak ambil ukuran pun, dan dia kena selarikan dia punya circuit supaya charge tu akan ada lah. Okay, so lepas tu bila you putuskan circuit, so waktu itulah energi tu dikira, okay, dinilai. Okay, the moment you putuskan bekalan untuk ukuran lah. Okay, so itu kemampuan kapasitor menyimpan energi. Okay, okay, yang ini contoh cara kiraan. Kalau you all nak ni, tapi saya try kita dapatlah jawapan ni sebab dia akan ambil kira berkaitan dengan dia punya, tak apa, nanti kita dah ni, kita patah balik kepada ni soalan ni. So saya nak tunjuk contoh, tapi saya punya contoh sebab dia pakai sign ni, dan make sure you all tahu pakai calculator. Tahu tak macam mana nak buat kamera dalam calculator? Please respon saya sebab Tak tahu kan? Tak tahu? Saya punya calculator pun dah dia ada version yang saya punya ini calculator anak saya. Ini nampak ke? Nampak ke you all? Yang hitam madam. Dah 570. 570, yes. Sebab last time saya pakai Casio yang saya tak ingat kod apa, dia senang sikit. Dia punya kamera ni, dia punya hard limit, you terus masuk je. Dia punya apa tu? Dia punya limit. Kan? Okay, kamera integral kan macam ni kan. So you ada you kena letak lah limit. Okay, kalau time sini T lah. Sini 0 kan. So you tinggal masuk you punya formula, and then so DT tu tak payah masuk lah. Tapi untuk case kalau macam yang ini anak saya pakai Olympia, tapi sama kot dia 570. So saya rasa apa you all pakai Casio kan, dia akan macam mana dia akan nampak cacing tu satu je kan, and then dia terus keluar bracket. So you akan masukkan depend lah macam mana formula tu. So double bracket tu macam kena consider kat situ, and then you masukkan equation tu, and then limit you akan letak, okay, katalah 50 50 sin 120. Okay, contoh habis je. Nampak ke? Kurang, jujurlah cakap, saya tak tahu. Kau nampak tak? Kena remove background. Tak nampak? Tak jelas sangat. Remove background dulu baru nampak. Remove background. Background saya. Okay. Macam mana Sekejap Okay, saya kena keluar dulu. Macam nak keluar ni? Sekejap. Discard. Last time saya pakai kamera apa
telefon punya boleh nampak sikit. Ni saya dah remove dah. Macam mana? Sekejap Maybe nak remove background Ha. Okay, yang tu. Ada change background tu. Dan tekan. Okay, dia tekan yang skip tu. Background saya teruk ni. Okay. Kat bilik anak. So. Nampak ni. Okay. Kena. Okay, ni contoh tadi yang saya dah letak integral kat depan kan. Integral kat sini. Apa? Kan kat sini kan. Tu you masukkan. Lepas tu apa formula yang dia masukkan. Make sure bracket tu bergantunglah jumlah bracket yang ada. Lepas tu. Lepas bracket yang you punya function. Okay, lepas tu you letak comma. Comma. Ni comma. Sekejap. So integral katalah sin 90 tutup bracket dan kan nampak koma kan. So koma tu you start dengan limit bawah. So kalau daripada 2 ke 0, so you letak kosong dulu. Okay, kosong. Lepas tu baru letak koma lagi, letak 2, lepas tu baru tutup bracket yang besar. Lepas tu dia akan keluar lah result. Okay. Kalau misal kata you tekan lepas tu dia macam lama, maksudnya calculation you agak kompleks lah. As long dia tak keluar error, tapi you kena double check. So kalau macam, okay, saya present balik. Kalau dalam kes-kes biasa, kita tahu untuk integral bagi T adalah T kuasa 2 over ni kan. You all at math score kan. So dah ingat semua tu. Itu saja. Okay, so saya kasih ambil contoh yang inilah. Okay, untuk contoh yang ni. Okay, kita nak ini ambil semula. Slide. Tak keluar ni. Okey, untuk kes ni kita akan nampak apa yang dia nak adalah calculate voltage across T sama dengan 2 millisecond and then T sama dengan 5 millisecond. Okey. So, consider kat sini adalah kita punya second T. This is T1. So, this is T2. Okay. So, capacitor, uncharged capacitor is 1 microfarad. Okay. So, kita punya soalan V berapa? So, kalau kita tengok daripada formula, kita tahu dV adalah 1 over C IT dt. Yang mana T akan ada dua keadaan lah kat sini kan. So first kita nak tahu nilai I. Okay. Berapa I? Berapa I? Tahu tak? So kita nampak kat sini I 100. 100. Tapi untuk pada keadaan T, dalam tempoh T dia tengah meningkat kan. Dia ada tempoh daripada 2 to 0. Okay.
dia meningkat lah, dia bukan terus berada pada 100 ni. So macam mana kita nak tahu nilai T pada ketika ini? So balik pada formula trigo awak. So Y sama dengan MX plus C. Ingat tak? So kita nak tahu ni nilai I pada keadaan dia tengah meningkat. So perubahan yang berlaku adalah, so Y ni adalah I lah kan. Kita tahu sini X, sini Y. So I kita, so saya buat balik. Lepas tu M adalah perubahan X antara dua keadaan kan. So dia adalah 100 mili over dalam keadaan ni 2 milisecond. Okay, T kita, X ni adalah T lah, ni kita punya X plus kosong. So kita pangkal dapat 50 T T tu jangan ni lagi lah, kita belum masukkan dalam formula sebenar. Okay, lepas tu macam mana saya nak keluarkan skrin contoh-contoh lah. Dalam kes ni dia saya tak berapa setujulah sebab dia terus gantikan kan solution yang ada pada slide ni. Dia terus gantikan kenapa dia tu? Okay, kalau tengok pada slide, okay, dia gantikan terus nilai I pada formula tu. So sedangkan dalam keadaan tak tahu boleh dapat tak, tapi saya macam tak setuju dengan formula ni lah. Okay, tak apa, kita cuba cara saya. Soalannya screen. Okay, tadi kita punya calculation tadi. So kita ada di sini 2 milisecond, di sini 2 sampai 5. So ke sini kita ada I dalam unit milliamp. Okey, so kat sini diberi 100. So 100 adalah 100 milisecond. Okey, soalan dia V pada pada T1 sama dengan 2 mili dan T2 sama dengan 5 milisecond. Okey, kita nak cari V. So apa maklumat yang kita perlu ambil kira kat sini? Oh, satu lagi C. Nilai C adalah dia bagi tahu C sama dengan 1 mili F. Okay, ni information sekarang kita nak dapatkan nilai V. So kita keluarkan formula dV sama dengan 1 per C I T dt. So kita kena cari I pula. So mana nak dapat I? So kat sini lah kita contoh sikit, Y sama dengan MX plus C. So jadikan inilah sama equivalent. So ini perbezaan antara dua sini T. So 100 milisecond
ada perubahan 2 mili. So ini adalah 3 dan tak ada yang terpotong kan, so sebab start daripada kosong, so sama dengan dapat 50. Okay. Jadi kita masukkan nilai pada formula. So kita dapatkan V1 dulu. So nilai V1 sebab kita dah separatekan T1. So V1 lah, kita anggap ni satu V1. So V2. So V1 sama dengan okay, formula balik integrals of dV kan. So kita dapatkan dia sini I tu 50 over C terletakkan antara 2 ke 0. 2 ke 0. So T dt. So masukkan balik. So 50 over C adalah 1 milifarad. So T integral dapat T kuasa 2 over 2 kan. 2 kosong. So ni pastikan unit takut you all lupa 2 mili. Okay. So dapat tak calculation ni? Tekan calculator. Dia akan dapat 50. Sini T gantikan T 2 milisecond 2 mili versus 2 bola. Okey, jap. Itulah. So sini T adalah kosong. Tutup. Berapa tadi? Siapa nak bagi jawapan? Anyone? Bersama saya tak? Saya ada 50 orang dalam kelas ni. Satu pun tak ada suara. Madam. Ya? Berapa? 0.1. 0.1 volt. Okey. Ini adalah proses voltage yang berlaku yang digunakan dalam tempoh ni lah. V1 ni. Okey, V2. Okey. Cuba buat V2. Siapa boleh ikut cara ni? Cuma tak ada gula-gula hadiah saya lah. Kalau kat kelas boleh dapat gula-gula ke coklat ke kan. Ini awak pergi dapur sendirilah. Ambil gula-gula awak. Okay. So V2 kita buat sama macam ni. Kan. Kita ada. Tapi bezanya dalam keadaan V2 kita punya I dia dah stable, okay, pada 100 apa? Dia tak ada perubahan macam ni, okay. So dalam keadaan 100 milisecond. So sama juga kita akan buat dia 100 sekejap. Ni kenapa saya tanggalkan ni 50, okey dah mati kat sini. Tapi untuk kes ni 50. So 1 lebih ke ni 100. So T antara berapa ke berapa?
So kat sini antara masa dia adalah antara 5 ke 2. 5 mili ke 2. So masukkan. Oh sorry, you kena buat macam ini dulu formula ni masukkan dulu. Saya padam lah. Nanti you all tak perasan pula. Okay. Okay. So untuk kes ni kita jadikan dia 100 mili over 1 mili integral 5 ke 2 T. So dt sama dengan 100. So 100 T kuasa 2 over 2 5 M dengan 2M. So kita akan dapat 100 5M kuasa 2 over 2 tolak 2M kuasa 2 over 2. Dapat berapa? 1.05 pula. Tahu tu kita. Sekejap 1.05 M. 1 volt. 1 volt. Ini tolak ni terus dapat 3 tak boleh? Dia sama kan? 100 darab 3. 100 darab 3 mili second. Tak sama Lain madam. Lain madam. Lain madam. Tolak 2 mili kuasa 2 tolak tak dapat Boleh record dulu. Baik. Okey. Silap kan ni. Kita terus tolakkan dia dekat T tu. T tolak siap-siap. Okey, sorry. Ya. Ada monyet. So ganti tolak 2. Ni 2 mili mili kat dalam. Dapat tak? 0.3. Tadi saya kira dapat 0.3. Okey.
So total V adalah V1 plus V2 sama dengan 0.1 plus 0.3 0.4 voltage volt. Okay. Okay, itu across. Sebab dia punya soalan dia kata across sewaktu melintas dalam dua keadaan ni. Okay. So dalam kes contoh yang diberi ni, okay, dia terus bagikan pada had. Yang ini nanti saya tanya orang lain sebab saya berguru dengan orang lain, kaedahnya yang macam ni lah. Okay. Yang ini memang dah dapat slide yang diberikan. Okay. Yang ini nanti saya confirmkan balik dia punya jalan kerja. Sebab yang ini pun saya agak confused. Okay. Tak apa. So next adalah berkaitan dengan series and parallel. Okay, dia satu je yang kita senang nak ingat berkaitan dengan kapasitor. Dia lain, dia macam opposite daripada resistor and inductance. Yang mana bila equation yang kita nak tambah saja, dia dalam bentuk selari. Kalau resistor dia kena siri siri kita akan dapat tambah kan. Tapi kalau untuk capacitance dia kadang dalam keadaan parallel. Okay, parallel baru dia dapat C1, C2 dan seterusnya. So ni dia punya equivalent circuit. Okay, kalau R dia of course dia macam ini 1 per R kan. Okay, dia yang saya cakap tadi dia opposite. So bila dalam keadaan siri, dia punya C equivalent adalah macam inilah 1 per C. So kita dapat C adalah dalam bentuk CEQ adalah dalam bentuk C1, C2, C3 kan, dan Cn over C plus dan seterusnya. Okay. Okay, untuk contoh ni. So macam mana kita nak settlekan? So boleh buat sama-sama? Boleh madam. Alamak, monyet banyak lah. Sekejap je. Masukkan pula. Macam ni lah work from home. Monyet pun nak work from home. Okay, kita tahu ini adalah suspend lah. Ada monyet pergi tu cari kelas. Mama kenapa? Kejap mama kelas. Jawab lah. Kejap, tak ada kelas. Sorry. Okay. Masalah kejiranan. Okay, first you all kena settlekan lah ini dulu. Okay, 50 campur 70 mikro so dapat 120 farad. So daripada sini kepada yang 70 tu pun microfarad juga
Alamak, bukan sorry. Tak ada mikro. Besar tu kalau tak mikro. Tak tahu you all end up akan dapat ni tak? Okay, kata balik. So kita ambil part ni, part 1, 50 mikro plus 70 sama dengan dia akan dapat besar lah kan, 70 tambah 50 mikro. Dia rasa kena ni jugalah, boleh ke dapat macam ni? Besar sangat dia punya hidrolat ni. So this one you akan jadikan sini. Okay, dua ni you selarikan 60 mikro selarikan dengan 120 mikro. Campur 120 mikro. So you akan dapat sini 40 mikro. Ni baru sini tau. Ni 40 mikro. So sini 20 mikro. Ini jaga rumahnya. Maaf ya, kami diserang monyet yang begitu banyak. Anak-anak saya panik. Okey, so sini 20 tambah 40 sama dengan 60. 20 tambah 40 sama dengan 60. So, selarikan balik antara 40 mikro dengan, cuba awak tambah je dulu. Consider ni mikro lah, senang. So, ni 120. 120 mikro dia akan selarikan dengan 120 mikro inverse campur 60 inverse. Ayo. Dapat dalam 120. Okey, ni kalau saya gantikan 70 ni 70. So kita akan dapat 120 mikro. Kita tahu lah answer ni macam Madam, Madam, saya dapat 40. 40. 40. Dapat 40. Saya salah dekat Dapat 40. ni tambah sebab yang 120 mikrofarad tu kena campur lagi dengan yang 60 mikrofarad tu. 60 kat mana? Kat yang bawah tu 20 tambah 40. Oh, okey. So ini selari 120. Okey, saya miss yang ini untuk yang ini. Lepas tu ini selari dapat 60. 60 selari balik 120. Betul? 120 tambah
60. Okey, betul. Betul lah. Ni C equivalent adalah 60 selari dengan 120. Okey, 40. Okey. Sorry ya. Yang ini okey, you boleh cuba buat untuk dapatkan V across dekat setiap kapasitor. Okey. You just pakai tapi tak ada masa. 60 masukkan. So you akan guna formula dapatkan R equivalent untuk semua kan. Lepas tu you ambil satu-satu punya. Jelas. Masih kena interrupt je. Okay. Kita dapatkan V untuk semua. Macam 40. Just so cara dia kat sini you kena dapatkan just bagi semua, dapatkan nilai semua. Kita dapat nilai, dapatkan C equivalent.
formula C kuasa 2. So dapatkan nilai C equivalent dulu. Lepas tu nanti dapatkan nilai setiap satu V. Okey. Satu ini so formula untuk setiap satu ni you akan keluarkan V1 sama dengan berapa? C1 over C equivalent darab dengan 60. Okay. So, agak ni lah. You kena dapatkan C equivalent dulu. Baru dapat step 1. Okay, nampak step dia? So, ni V2. Kita buat ni C equivalent. Sini 60 selari dengan 30. Equivalent sama dengan 60 selagi 30. Lepas tu tambah 20. Lepas tu baru selari-lari dengan 40. Dapat berapa? 20. Berapa? 20. 20. Okey. So, sini CQ1 sama dengan 40 mikro bagi 20 darab 60. So, 2. Saya tak dapat lagi. Madam, yang 6 tu yang mana? 60 60, sorry. Okay. 60. Dapat tak? Saya padam balik. Okay, untuk step 1 ni saya akan cuba so V untuk setiap komponen sama dengan nilai total C. So kita ambil dulu total C equivalent bahagi dengan nilai C yang ada yang kita nak cari darab dengan 60. Okay, sorry, kita nampak dulu. So tadi dah dapat C equivalent dengan 20. Bahagi 40. Darab dengan 60. So, okay, first kita akan dapat ni lah. C V1 sama dengan C equivalent adalah 20
over CX kita V1 40 darab 60. So dapat 30 volt. Dan seterusnya lah. Dapat tak? So sini Dapat dia medium. dia inverse daripada macam resistor lah. Kalau resistor kita punya equivalent dekat bawah kan. So ni equivalent kita kat atas. Okay. So saya rasa semua you all boleh dapat ni. Kita terus masuk kepada inductance. Okay. Inductance dia pula adalah sorry. Tadi sampai sini semua dapat tak? Madam, kalau untuk V2 20 bagi dengan 20 darab dengan 60 volt bukan dapat 60 volt ke? Sebab answer tu tulis 30 volt. Macam mana? Untuk V2 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 tak dapat capacitor equivalent tu 20 20 bagi dengan CX 20 darab dengan 60 so dapat 60. dapat 60. Okay. Ini salah. Betul-betul? Dia ada Dan dia bangun kalau ni tak? Sekejap. Ataupun kalau dia sebab ini selari so dia kat bawah. Kalau ni kita cuba ni 30 sebab dia selari. Sampai sama dengan equivalent over 30. Sebab ni satu dapat 6. Dapat 60. Ni kan tak dapat ni. 4 V3 equivalent 20 over 60 darab 60. So dapat 20. Ni kalau dalam keadaan siri. Kalau dalam keadaan selari. Selari dia akan sama. Selari dia akan kan, sepatutnya selari voltage akan sama lah 60. So V2 adalah 60, ni pun 60. V4 begitulah. Tak boleh percayalah jawapan ni. So kalau dia punya prinsip dia pun, okay, dalam circuit, voltage yang selari dia akan dapat nilai yang sama lah. So mengabaikan dengan value yang ada. So kalau kita proofkan pun dia memang akan dapat lah juga value yang 60 volt tu. So kalau ini, yes, kita akan
guna yang formula ni lah, dapat balik P3 B3 pun tak dapat tadi tak dapat jawapannya. B3 mana? 20 bagi 60, 1/3. 3 20, so ni dapat 20. Okay. Okay. Ini secara basic yang sepatutnya kita dapat. Okay, cara. Tapi saya nak highlightkan apa yang you kena faham untuk dapatkan nilai. Inilah cara dia. Dengan kena tahu dia punya cara dapatkan si equivalent tu Kalau selari dia akan tambah saja, tapi kalau siri kita akan buatkan dia 1/c untuk equivalent. Okey, kalau untuk inductance dia seperti calculation macam resistor jugalah. Okey. Tapi inductance juga adalah satu elemen dalam store energy lah juga, tapi dalam bentuk magnetic field. Okey. Tak semestinya macam tadi kapasitor dia charge kan. Okey, ini dalam magnetic field. Okey, dan dia amat popular dalam electrical part lah. Okey. So yang mana biasa arus akan lalu pada core material ni. So yang mempengaruhi magnetik adalah panjang dia punya turn metal coil coil yang ada. Okay. So inductance property, okay, kita nampak dia punya nilai V adalah bergantung pada inductance tu berkadaran dengan panjang kita panggil apa, dia punya I dengan masa Okay, so L pula adalah formula ni lah, N turn dia. Okay, ni adalah dia punya kita panggil micro permeability dia lah, unit. Okay, standard dia dalam bentuk micro Henry Henry. So ni adalah panjang turn tu tadi. Okay, so ini standard Henry dalam keadaan mili, ni micro. Okay, so kita akan tengok dia punya I. Okay, I berkadaran. So kita ada inductance, dia bergantung pada masa juga. Okay, voltage yang mana berapa lama masa diambil untuk arus lalu, okay, pada coil ni dan menghasilkan kita punya elektromagnetik. Okay, so dia akan discharge balik. Okay, power yang store, ini power. Tadi energy so ni power stored by inductor dalam bentuk inilah Li. So tadi C charge, dan dia akan berfungsi bila kita short circuitkan dia. Yang tadi open, okay, yang ini dalam keadaan short. So ini find the current flow dalam keadaan, okay, ini you try gantikan formula ini W setengah Li. Okay, ini dia punya terminal voltage. Find. Okay, kita pun tahu dia punya kaitan antara voltage dengan L. Okay.
So I dengan 1/L kita kita integralkan kepada V dt. Okay, power yang tersimpan pada current flow. Saya kasih contoh lain lah. Ini dia terus macam tadi juga. Yang dia current flow through dia ada 4. So kita terus integralkan current flow through the T, energy store antara T dengan kosong. So 1/L L4 so kosong tekan I. V masukkan nilai V. V kena kita kena V kita kena bezakan dulu lah. So, nanti saya ajak saya cuba dulu. I sama dengan 1/L V dt. So kalau untuk LV kita tahu V kita tambahkan kita akan dapat
Value negative atas. Sekejap. Dia suruh cari nilai I kan? Tapi kenapa jawapan dia V? Okey, saya given information. Nanti you cuba cari. Dan jangan berharap sangat dengan jawapan ni. Okey. So apa yang kita perlu tahu, V sama dengan L di dt. So kita ada L kita 2 Henry. So V kita ini. Okay. So dia suruh cari current. So this is I. Okay, apa information lagi yang kita tahu? I adalah 1/L integral bagi V berkaitan dengan masa. So kalau kita masukkan nilai V, I pada keadaan I pada keadaan T sama dengan kosong adalah 2M. Okay, at least T sama dengan 4. So kita tahu I sama dengan 1/L, L kita 2. So integral bagi V kita adalah 10 T kan, ni 10 adalah 10 T, kita 1 tolak T. Yang keadaan 4. Boleh solve tak ni? Okay, integral bagi V 10 T adalah 10 dt. 10 dt 10 T lah, 10 T. T pula adalah 1 tolak T. Okay, you boleh solve ni. So ni sepatutnya yang dekat sini lah, find the current flow. Tapi kat sini saya tak tahu kenapa, so abaikan jawapan yang ada ni. Ada 4 second sebab ni flow. And the energy. So energy adalah, apa formula energy tadi?
Okey. Kalau power sama dengan Li dIdt. Okey, power. So untuk energi W bagi L adalah integral bagi P. So ni P kita. Okay, so you just masukkan balik nilai P. Kita dah dapat L. Okay. I. So daripada nilai power kita akan masukkan kepada charge. Okay. So dia akan dapat P adalah nilai Lidt balik kita masukkan nilai ni. So ending dia kita akan dapat L, kita keluarkan I di. Sama juga dengan I, kita integralkan dapat L equals to 2. Okay, ni had masa kita lah antara 4. So you cuba masukkan ni dalam formula, dalam boleh tak saya shortcut kan, you dapat information ni and then masukkan ada tak ni semua orang? Yang ini VC energy store. Jadi contoh simple tak? So soalan yang ini pula untuk dapatkan VC dengan IL yang tersimpan pada dua-dua ni. Pelatihan dia macam ni. Saya kasih contoh lain Sekejap. Ini sama macam tadi. Kita dapatkan R equivalent. Saya skip ni dulu. Latihan nanti. Saya kasih contoh. So ini untuk R equivalent, L equivalent adalah campur saja untuk dalam keadaan siri. Dan begitu juga dengan L parallel. Parallel sama macam resistance lah. Okey, kita akan dapatkan dia dalam bentuk selari. So ini contoh hubungan. So saya rasa you all pun dah expert macam mana nak buat ni. Sekejap. Okey, ni formula yang kita kena ambil tahulah berkaitan dengan beza antara semua passive kapasitor komponen so ni berkaitan dengan kalau kapasitans current dia yang di differential, inductance yang integral. Kalau power, so dua-dua akan
kita ambil sebagai dia punya power adalah differential bagi setiap satu ni lah komponen tu, Li dengan kapasitan bergantung pada dia punya voltage. Okey, okay, ni dia punya sifat. Okay, saya kasih contoh calculation tadi. Saya buka slide baru lah. Sekejap. Tak boleh, kena buka slide. Okay, saya kasih contoh. Macam mana? L. Kita ada resistor, kita ada L lagi. Berilah lukisan tu lah, boleh tak? F. So, sini ada 5A 2H. So, 6O 1H 4E. So sini 30 volt. So sini positif. Soalan dia, dapatkan I kat sini dan V didapatkan nilai V dan I. So apa yang kita kena buat kat sini, kita ada capacitance, so kita ada inductance, kita ada kata pada dalam keadaan mantap. Okey, so kita akan shortkan inductance, kita akan short circuitkan, so kita akan open circuitkan inilah apa kapasitor, inductance kita akan short circuit. So dalam keadaan mantap untuk testing memang kita akan buat macam tu so kita ada point sini, kita letak A, sini kita letak B. Bila kita open kan, sini kita open, ini kita short. Ini resistor, sini kita short. So ni dua, sini kita tengah. Okay, so sini ada 5A, sini ada 6, sini ada 4A.
kita ada point ni satu, A, B, C, D. Di sini kita ada X. So I kat sini I. Ini V pada sini. Okey. So kita akan dapatkan nilai V kat sini. Kita tengok note ni. Kirchhoff KCL, KCL, KVL. So kita guna KCL dulu. KCL pada not X. So pada not X, kita punya I kita letak 6X 6 I 6 ni lah. So di dalam keadaan ni kan kita nampak, so I daripada arah sini kita ada I satu. So untuk ni yang keluar sama dengan yang masuk. So yang masuk kita ada I campur 5. Okay, ini first formula yang kita ada. Okay, so kita tengok gelung pula. Okay, ni gelung besar. Tukar. Okay, so ni KCL. KVL, sorry, KVL. So KVL kita ada gelung A, B, C dan D. Okey, kita start daripada, kita tengok dekat, oh sorry lah, saya punya formula ni 50. 50. KCL. Kita akan tengok, so daripada sini dia pergi bergerak. So start daripada negatif, so negatif 50 campur 4I campur ni tadi 6 I plus 5 sama dengan kosong. So berapa nilai I? So you akan dapat, so you akan ni lah 50 sini bawa ke sana 4I plus 6I plus 30 sama dengan 50. So I 10I sama dengan ini tolak 20 bagi 10 bagi 10 kurat 2. So 2M. Okay, ini contoh equation untuk circuit campuran ni. Okay, next kita nak dapatkan, okay, kita dapat nilai I. So nilai V pula, V pada 6 volt adalah 6, masukkan balik
2. So sini 7 dapat 42. Okey. Kita dapat nilai I. Kita dapat nilai V. V pada pandangan yang sini. Alright. So, saya buat exercise untuk yang ni. Sebab kalau untuk yang level yang ini, saya rasa bukan diploma lah yang ada sign course tu. So you all hanya biasa akan dinilai pada keadaan sirkuit yang beginilah. Okay. So mungkin exercise lain yang you boleh you all cuba buat. Ini power, ini adalah kapasitans. Lima mikro. Ini soalan dia. Dapatkan nilai V. I. So kat mana I? Kat sini. Cuba so I kat sini. So ini pula adalah V. Dan seterusnya kira pada setiap induktor. Induktor ada satu je. Okey. So, formula akan mendapatkan, saya rasa I dengan V you boleh dapatkan macam biasa kan. So, untuk formula bagi
inductance charge. Kita akan pakai W setengah I kasih dulu. Ini sama dengan saya ingat saya dah campur. Betul lagi tak ni? Sekejap. Mutual inductance. Saya rasa saya bagi awak. Ada dapat salinan ni tak? Nota dalam bentuk words ni. Okay. Ada. Okay, saya bagi yang ini. So you boleh, sebab ini saya boleh jamin sikit lah jawapan dia. Okay. So kat sini ada beberapa exercise. Okay, dan ada semakkan jawapan lah. Okay, boleh? Saya bagi. Saya stop dulu. So ada lagi yang tak vote dekat voter ke? 46 orang je untuk attendance hari ni. So saya add lagi. Nota. Chapter 5 ni. Okay. Dapat lah? Nampak? Notification. Okay, cuba buat latihan yang ada dekat nota tu. Okay, sampel ada kat situ. Sebab slide saya tak ambil yang tu lah. Okay, saya rasa kelas untuk hari ni sampai sini dulu. Apa-apa persoalan boleh kita bincangkan kat next class.
memang kelas hari Khamis Khamis. Sebab saya baru ambil alih. Okey, untuk remind saya untuk waktu test, saya akan share. Mana tadi ya? Present. So yang saya share tadi adalah, ini adalah kami punya modul lah sepatutnya kita boleh jual lah benda ni untuk student punya reference. Okay, dalam keadaan sekarang tak apalah, dia dapat free je untuk soft copy ni. So kat sini slow. Okay, ni energy. Okay, saya nak highlight yang mana tadi. Ini examples, dan kita punya differential dengan integration ada yang simple je lah. Tak perlu panik. Okay, ini macam mana nak dapatkan power. So kat sini lah highlight saya adalah beberapa soalan tutorial. Okay, tutorial yang you all boleh discuss di kalangan kamu lah. Okay, dan Boleh. okay, so ada provide answer kat situ. Okay, itu saja. Terima kasih. My bad lah hari ni permulaan saya dekat kelas you all ni. So semoga kita jumpa lagi. Okay, InsyaAllah. So siapa yang belum highlight kedatangan dekat Otter, saya buka lagi sekejap sampai Madam, yang quiz tu tak ada due tak ada. Yeah, Dia just exercise untuk awak lah, kemahiran awak je. Last time kita memang ada kelas tutorial khas. Tapi disebabkan beberapa faktor yang dah lama lah kita tak implement, jadi tutorial you all dimasukkan dalam you punya kerja sendirilah. Weight load pembelajaran tu untuk tutorial adalah pembelajaran kendiri. Okay, kita dah tak buat kelas untuk tutorial, tapi you all feel free je untuk tanya lecturer lah apa-apa isu. So ini kalau tak dapat ada masalah boleh tanyalah. Okay, dia ada berapa soalan je, 8 soalan ni. Okay, so saya rasa untuk chapter 5 saya habis cover sebab slide yang tadi tu lebih kurang. So next week kita akan masuk chapter baru lah berkaitan dengan direct AC. Okay, AC current. Okay, madam. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Terima kasih, Thank you, madam. Assalamualaikum.